Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Muzakir bin Harun, nombor matrik 056269. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk di mana yang bertajuk Manhaj Akli dan Uslub Manhaj Akli. Sebelum tu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nur Hafiz kerana telah membimbing kami sepanjang menyiapkan tugasan yang diberikan. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita masuk kepada ta'arif manhaj akli. Ta'arif ni terbahagi kepada dua. Yang pertamanya an-nizamu ad-da'wi alladhi yartakizu 'ala al-aqli wa yad'u ila at-tafakkir wat-tadabbur wal-i'tibar. Yang bermaksud penerapan dakwah ini yang berfokuskan kepada aspek akal fikiran, yang mengajak manusia ini untuk berfikir, memerhati dan mengambil pengajaran. Manakala yang kedua, majmu'atu al-asalibi ad-da'wiyati allati tartakizu 'ala al-aqli wa tad'u ila at-tafakkir wat-tadrib wal-i'tibar. Yang bermaksud himpunan uslub atau metod dakwah yang berfokuskan kepada akal fikiran, yang mengajak manusia kepada berfikir, memerhati dan mengambil pengajaran. Kala yang seterusnya kita masuk kepada abrazul asalibi, uslub-uslub yang utama. Yang pertama ialah al-muhkamat al-aqliyah, pertimbangan akal. Wal aqisatu bi jami'i ashkaliha, qiyasul awal, qiyasul ula, wa qiyasul musawwa, wa qiyasul khalaq al-akas, wa qiyasul damni. Yakni qiyas ni terbagi kepada beberapa bahagian, iaitu qiyas ula, qiyas lepas tu qiyas musawwa, qiyas khalaq dan qiyas damni. Dan insyaAllah selepas ini saya akan memberikan sedikit contoh-contoh berkenaan dengan qiyas ula. Qiyas yang pertama iaitu qiyas aula, iaitu contoh yang pertama ialah didatangkan surah ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marwatin atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Surah At-Taubah ayat yang ke-13. Dan bermaksud, mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah, yakni janjinya, dan telah merancang untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu. Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang yang beriman. Di mana ayat ini Allah SWT tujukan, membidaskan ayat ini kepada suatu kaum tentang orang-orang yang munafik, yang melanggar janji yang telah mereka, yang telah dimeterai oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Yahudi pada ketika itu. Dan di dalam ayat ni, ahaqqu an takshawhu merupakan qiyas aula, menunjukkan kepada kita bahawa tiada siapa yang lebih perlu kita takut melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang utama, yang lebih berhak untuk kita takut bukanlah kepada manusia, bahkan kita perlu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula, seorang sahabat telah bertanya kepada Nabi, ya bunayallah, idza kana ahdana khalian, qala Allah ahaqqu an yastahi minhu an-nas. Wahai Nabi, sekiranya seseorang Muslim itu bertelanjang seorang diri, kata Nabi, maka Allah lah yang patut kamu malu berbanding manusia. Dalam hadis ni menunjukkan seorang itu perlulah menjaga aurat dia, di mana dia ni perlu malu kepada Allah SWT berbanding manusia. Keutamaan malunya itu lebih kepada Allah SWT, bukanlah dia malu kerana manusia. Jadi setakat itu sajalah apa yang pembentangan daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya yang lain. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan
ucapkan kepada rakan saya yang telah membentangkan tadi. Saya akan menyambung pembentangan seterusnya pada tajuk kias musawwah. Kias musawwah ini berlaku ketika adanya persamaan sesuatu dengan sesuatu. Contoh yang pertama, membakar harta anak yatim meskipun tidak memakan harta tersebut dikira hukumnya tetap berdosa kerana dinilai perbuatan tersebut iaitu membakar harta anak yatim itu sama dengan perbuatan memakan harta anak yatim. Masing-masing adalah melenyapkan harta tersebut. Yang kedua, kias musawwah dalam masalah zakat unta dan kerbau. Unta adalah sebagai binatang yang dikategorikan wajib dikeluarkan zakat. Maka kerbau juga memiliki kesamaan tersebut, iaitu dikategorikan sebagai binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh yang ketiga iaitu contoh penzinaan. Datangnya seorang pemuda menemui Rasulullah SAW untuk meminta keizinan untuk dirinya melakukan zina. Dalam hadis baginda yang bermaksud, apakah engkau suka apabila perzinaan itu terjadi kepada ibumu? Maka demi Allah, aku tidak menyukainya dan biarkanlah Allah menjadikan diriku sebagai tebusan. Rasulullah berkata, begitu jugalah kepada perasaan orang lain apabila hal itu terjadi kepada ibu mereka. Dalam perzinaan ini, kias musawwah telah menyamakan orang yang ingin dia zinai itu dengan kedudukan ibunya. Seterusnya, kias khaf. Kias khaf ini bermaksud suatu kias yang ada konteks berlawanan. Contoh dalam hadis baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, ya Rasulullah, adakah dikatakan berpahala seorang daripada kami yang menyalurkan syahwatnya? Baginda bersabda, bagaimana jika hal tersebut disalurkan pada jalan yang haram, maka hukumnya adalah berdosa. Demikian juga jika disalurkan kepada jalan yang baik, maka pahala baginya. Dalam konteks kias ini ada konteks berlawanan iaitu hukum haram dan hukum yang halal. Seterusnya, kias dimni. Kias dimni adalah suatu kias yang berlaku dalam konteks yang sama. Sebagai contoh dalam hadis baginda Rasulullah SAW yang bermaksud dalam hadis berpuasa, jika dia lupa dan dia makan dan minum, biarkanlah dia meneruskan puasanya, kerana Tuhan memberi makan dan menyiramnya. Memberi makan di sini adalah bermaksud nikmat yang diberikan oleh Allah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Sekian saja daripada saya menyerahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Zul Hakim bin Ilyas, رقم الطلاب 05700006. Jadi saya akan menyambung abrazu asalibihi, yakni metod dakwah dalam manhaj aqliyah ini. Jadi yang pertama telah diperjelaskan oleh saudara hafizi kita sebentar tadi, iaitu mengenai muhakamatul aqliyah, yakni menggunakan logik akal. Jadi Zul akan menyambung poin yang kedua, iaitu al-jidalu wal munazarah wal hiwar. Apa itu al-jidal? Iaitu kita ni, para pendakwah boleh menggunakan metod yang kedua ni, iaitu dengan cara berdebat ataupun al-munazarah dengan kita menggunakan bahasa kiasan, ataupun yang akhir sekali wal hiwar, iaitu perbualan ataupun dengan berdialog dengan benda orang kita, supaya kita boleh menggunakan akal supaya mada orang kita tu berfikir mengenai apa yang kita dakwah kepada dia itu. Okey, pasal tu. Yang kedua habis settle. Yang ketiga pula darbul amsal bi'anwa'iha sarihatan kanat aw kaminatan aw amthalan sairatan.
Jadi yang ketiga ni adalah darbul amthal, membuat perbandingan ataupun perumpamaan. Jadi apakah yang maksud umpama ni, apa dia? Iaitu sejenis peribahasa yang digunakan untuk membandingkan sesuatu perkara dengan apa yang ada di sekeliling kita, iaitu untuk kita ni ambil pengajaran ataupun iktibar daripada sesuatu itu. Jadi poin ketiga ni, yang pertama kita tengok dulu. Yang pertama, wa min amthalu sarihah, perumpamaan yang sarih, iaitu jelas. Jadi syekh kita ni buat mari ayat Al-Quran. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, al-ayah. Sampai habis. Yang mana ayat Al-Quran ni Allah Subhanahu wa taala membuat perbandingan mengenai mathaluhum. Hum tu siapa? Hum tu kena kepada orang munafik. Orang munafik. Perumpamaannya seperti apa? Seperti orang yang menghidupkan api tatkala hujan turun. Jadi gitu. Jadi orang yang menghidupkan api ketika hujan turun ni, api tu hidup ke tak? Nak tanya dulu. Api tu hidup ke tak? Tak hidup. Jadi Allah nak rakyat orang munafik ni orang yang cerdik ke bodoh? Orang yang ya tu. Orang yang bodoh. Okey, faham situ dah. Allah Ta'ala perbandingan Allah Ta'ala guna sini bagi orang yang munafik. Jadi yang seterusnya, qauluhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul, bersabda Rasul, berkata ni kita. Jadi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul qa'im ala hududillah wal waqi'i fiha kamathalil qaum istahamu ala safinatih. Jadi hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat perbandingan, membuat perumpamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan orang yang orang kita lah, orang beriman yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar ini seperti suatu kaum yang berada di atas suatu kapal. Yang satu kaum ada di atas, satu kaum lagi ada di bawah. Jadi contohnya kalau satu mana duduk di bawah tu membuat kerosakan ko, contoh macam dia buat membocorkan lantai kapal tu. Jadi adakah tenggelam di bawah saja? Tidak. Jawabnya tidak. Jadi hak bawah tenggelam, hak atas pun tenggelam. Jadi butir kapal tu tenggelam. Jadi Rasulullah nak ayat sini, kalau kita ni orang beriman ni, kita tak boleh nak juruh seorang gitu. Tak boleh nak juruh seorang. Kita kena hidup ni Islam ni sebagai satu komuniti. Yang mana kalau kita tengok orang tu buat maksiat, kalau Tuhan hukum dia menurunkan bala kat atas dia, adakah bala tu kena kau dia saja? Tidak. Kena kau orang jahat pun kena, orang baik pun kena. Gitu. Perumpamaan yang dia nak wayak sininya. Lagu tu je. Jadi yang seterusnya ayat Al-Quran juga. Ini Tuhan wayak jelas lah mengenai poin yang ketiga ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allakum yatafakkarun. Jadi membuat perbandingan ni, amthal nadribuha linnas, bagi kaum manusia, la'allakum, supaya apa? Supaya mereka ni berfikir, la'allakum yatafakkarun. Nampak tak? Manhaj akliyah kita sini. Kita kecek ni. Okey, baik. Jadi yang seterusnya adalah amthal kaminah, yakni amthal perumpamaan yang tersembunyi ataupun yang terpendam.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariqul jamaah shibran faqad khala'a ribquhu al-Islam min 'unuqi." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perbandingan orang yang keluar dari jemaah Islam ini, man fariq, ini bercerai, keluar ataupun berpisah dari jemaah Islam, shibran, sejengkal, maka sesungguhnya dia telah menanggalkan simpulan ataupun ikatan Islam dari tengkuknya. Beringat sayang. Jangan sekali-kali antum semua ni keluar dari jemaah ahli sunnah wal jamaah ni. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa yang keluar dari jemaah ahli sunnah ni, maka dia telah membuang ikatan yang menghalang diri dia tu dari terkena api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil pengajaran sini, kita mestilah mempersiapkan diri kita dengan belajar agama ni, tauhid ahli sunnah wal jamaah. Okey, yang seterusnya adalah amsilah sairah. Qauluhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj wa man adlaj balagha manzil. Ala inna sal'atallahul ghaliyah, ala inna sal'atallahul jannah. Jadi kita tengok maksud dia dulu, terjemahan. Barang siapa yang takut, man khafa, barang siapa yang takut ditimpa kesusahan dalam perjalanannya, maka dia akan mempersiapkan dirinya, iaitu dengan bertolak awal dan cergas. Ala wa man adlaj, siapa yang bertolak cergas, dia akan sampai pada destinasinya. Ala inna sal'atallahul ghaliyah, ketahuilah bahawa barang dagangan Allah itu mahal, dan ketahuilah bahawa barang dagangan Allah itu adalah syurga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi satu perumpamaan kepada kita ni, yakni yang mana agar Rasulullah suruh kita merancang dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai destinasi kita, yakni semua orang kita ni semua dia nak pergi ke syurga, tapi dia macam gana ni tak nampak syurga tu mahal. Jadi dia buat perjalanan dia tu pun buat sele-bele lagu tu je lah. Jadi kita boleh tengok kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Mus'ab bin Umair. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis tengok keadaan Mus'ab bin Umair ni. Sebab apa? Sebab dulu Mus'ab bin Umair ni dia orang kaya, tapi dia menyerahkan semua harta dia untuk fi sabilillah, yakni memperjuangkan agama Islam ni ketika awal-awal dulu. Jadi tak kala cerita lain pula, Nabi sendiri tunjuk kepada kita ni bahawa syurga ni mahal. Nabi semaya sebab bekok kaki dia. Cerita dulu ada Nabi semaya tahajud sampai bekok kaki nak ayatnya. Syurga ni bukan barang murah. Jadi kita nak barang mahal ni kita kena usaha lebih lah. Lagi tu. Settle situ. Jadi kita tengok pula yang seterusnya. Mana seterusnya? Yang keempat, metod cara untuk berdakwah yang keempat. Ini menggunakan manhaj aqliyah. Ini ialah kita dengan memberitahu kepada mad'u kita ni kisah-kisah orang yang terdahulu. Yang ni kita tengok dulu. Yang poin yang keempat adalah al-qisasul lati yaghlub 'alayha al-janib al-aqli wa tusaqu min ajli i'tibaru biha. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, laqad kana fi qisasihim ibratan li ulil albab. Jadi telah dibawa datang kisah-kisah orang yang terdahulu untuk kita mengambil iktibar, ibratan, bagi orang-orang yang berfikir. Jadi nak ayatnya, kalau kita ni kita nak
Cara metod dakwah yang keempat ni adalah kita memberitahulah kisah-kisah orang yang terdahulu kepada makmum kita untuk mereka berfikir, menggunakan akal, merenung sekejap tentang apa yang kita sampaikan ini. Jadi sekadar itu sahajalah poin kita pada kali ini. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Muhammad Fafri Azam Ramdan, nombor menteri 055078. Saya akan membentangkan tajuk yang seterusnya, iaitu pada muka surat 212. Okey. Mawatin isti'malatu al-manhaj al-aqli, iaitu ragam penggunaan dalam manhaj aqli. Okey, poin yang pertama ialah fi mawatin inkari al-mad'uwin lil umuri al-zahirah wal badihiyatu al-aqliyah. Mereka yang menafikan perkara zahir dan keupayaan mental. Apa contohnya ialah a'udzubillahi minasyaitanir rajim, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Maksudnya, atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul atau mereka yang menciptakan diri sendiri. Nak ceritanya bahawa mereka ni menafikan apa yang telah tertakut di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka menanyakan perkara-perkara seperti itu. Jadi Allah tanyakan di dalam surah At-Tur ayat 35. Allah tanya bahawa mereka ke yang menciptakan diri mereka sendiri, ataupun ada kuasa besar yang menciptakan mereka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penggunaan dalam manhaj aqli boleh digunakan dalam perkara ini. Okey, yang seterusnya ialah ma'a al-mu'tadina bi'uqulihim wa afkarihim من المدعوين لأنهم أسرعوا من يتأثروا بالمنهج العقلي السليم. Apa maksudnya ialah melampau dengan akal dan melebih-lebih dalam berfikir. Okey, apa contohnya ialah menanyakan tentang puasa. Contoh, seseorang tanya tentang puasa, kenapa puasa dalam bulan Ramadan tapi kenapa tak puasa dalam bulan Muharram. Macam tu, diorang menafikan perkara yang dah tertakluk dalam Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu dalam skop syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga ialah al-munsifina minan nas al-ba'idaini min at-ta'assub li ara'ihim wal mutajarridina min al-awradi al-khassah. Apa maksudnya ialah dengan sebahagian manusia dan golongan yang tidak taksub dengan fikiran mereka. Apa maksudnya ialah mereka ni orang yang atas pagar. Kadang-kadang sokong pandangan ulama ni, kadang-kadang mengkritik pandangan ulama ni. Kita okey lah kadang-kadang, kadang tak okey. Jadi dengan itu diorang ni atas pagar. Tapi maka dengan penggunaan manhaj aqli ni lah kita kena bimbing diorang untuk jadikan satu penggunaan dalil ataupun nanas yang telah disyariatkan tu terangkan kepada mereka. Okey, yang keempat ialah yang terakhir, ma'al muta'athirina bisyubahati wal makhdu'in bil batil. Okey, maksudnya ialah dengan golongan yang mempunyai keraguan dan tertipu dengan kebatilan. Contohnya ialah ragu dalam sunnah Nabi SAW. Contohnya apa? Contohnya kenapa dulu Nabi simpan janggut? Contohlah, sebab apa diorang zaman dulu Nabi tak ada jilat, so diorang tak boleh nak potong janggut. Lepas tu contoh lainnya ialah macam hudud. Kenapa dulu hudud tu boleh buat ke zaman Nabi, tapi sekarang tak boleh buat? So diorang dah ada keraguan dalam syariat dan hukum-hukum Allah kat situ. Maka dengan itu penggunaan manhaj aqli boleh digunakan kepada golongan badung ini. Setakat itu sahaja pada saya. Boleh saya serahkan perbincangan seterusnya kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Wawan bin Amir, nombor matriks 055916. Okey, jadi sebentar tadi kita telah mendengar beberapa perkara penting berkaitan dengan manhaj aqli. Jadi seterusnya saya akan menerangkan pula tentang
khasais manhaj akli ataupun ciri-ciri manhaj akli. Okey, jadi manhaj akli ini mempunyai ciri dan kelebihan yang tersendiri berbanding dengan manhaj-manhaj yang lain. Jadi antara ciri-ciri manhaj akli ini, yang pertama ialah bergantung kepada kesimpulan yang bersifat rasional, logik akal dan semula jadi. Di sini bermaksud setiap kesimpulan yang kita simpulkan perlulah bertepatan dengan akal logik para mad'u kita agar mereka dapat hadam apa yang kita sampaikan tersebut dengan bertepatan dengan akal logik mereka. Okey, seterusnya ialah cenderung kepada tahap pemikiran. Tahap pemikiran siapa? Tahap pemikiran para mad'u kita, serta mengukuhkan idea yang dicapai oleh mad'u kerana tidak mudah untuk mengubah idea dan pemikiran. Okey, jadi di sini membawa maksud apa yang kita sampaikan tu perlulah cenderung kepada pemahaman yang difahami oleh para mad'u. Jadi di sini membawa maksud tidak semua para mad'u ni akan memahami 100% apa yang kita sampaikan dikarenakan tahap pemikiran mereka yang berbeza. Oleh kerana itu, kita sebagai pendakwah perlulah bijak untuk memahami tahap kefahaman para mad'u kita agar kita dapat mengukuhkan setiap kefahaman mereka itu mengikut tahap kefahaman mereka tersendiri. Okey, yang ketiga pula ialah menentang golongan degil. Manhaj akli ini sangat penting untuk digunakan dalam menentang golongan degil. Seperti golongan siapa? Seperti golongan orientalis. Di mana golongan orientalis ni mereka suka untuk menterjemah Al-Quran dan hadis mengikut logik akal pemikiran mereka. Jadi manhaj ini sangat berguna apabila berhujah dengan golongan seperti ini. Okey, akhir sekali ialah mempunyai hubungan dengan manhaj emosi, tetapi keupayaannya berbeza antara satu kaum dengan satu kaum yang lain. Okey, di sini membawa maksud manhaj akli dengan manhaj emosi mempunyai saling berkait antara satu sama lain, akan tetapi keupayaannya berbeza. Di sini membawa maksud tidak semua masyarakat mampu untuk menerima dakwah yang kita sampaikan ni dengan satu cara saja. Oleh kerana itulah muncul manhaj ini untuk disampaikan kepada masyarakat mengikut kepribadian mereka sendiri. Contohnya, satu kaum ni mereka hidup lebih kepada menggunakan emosi. Jadi manhaj yang lebih baik digunakan kepada mereka ni ialah manhaj akhwafi, iaitu manhaj emosi. Jadi satu kaum ni lagi mereka hidup lebih menggunakan akal. Jadi manhaj yang lebih baik untuk berdakwah kepada golongan ini ialah manhaj akli, kerana mereka menggunakan akal, logik dalam menyelesaikan ataupun dalam pemikiran mereka. Okey, jadi para pendakwah ni perlulah bijak menggunakan pendekatan dalam berdakwah kepada mad'u agar penyampaian ataupun dakwah yang disampaikan itu berjaya menawan hati para mad'u kita. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan seorang tokoh yang mana beliau tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini, di mana beliau ni terkenal dengan sifat keberanian yang beliau miliki, sehingga kan beliau mendapat gelaran Al-Faruq, iaitu pemisah antara hak dan batil. Siapa lagi beliau kalau bukan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang mana beliau merupakan sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah. Jadi saya akan menerangkan serba sedikit tentang biodata Sayyidina Umar Al-Khattab. Nama penuh beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau berketurunan dari Bani Adi, dari kabilah Quraisy. Beliau lahir pada 584 Masehi, iaitu 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Dikatakan juga beliau dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah, serta beliau menjadi khalifah yang kedua daripada Khulafa Ar-Rashidin bermula pada 22 Jamadil Akhir tahun ke-13 Hijrah bersamaan 23 Ogos 634 Masehi. Diceritakan bahawa beliau memerintah selama 10 tahun 6 bulan dan
Beliau wafat pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah ketika berusia 60 tahun. Dikatakan bahawa sebab kewafatan beliau adalah kerana dibunuh oleh seorang hamba Majusi berbangsa Parsi yang bernama Fairuz, yakni Abu Lu'lu'ah. Beliau mendapat gelaran Al-Faruq, yakni pemisah antara hak dan batil, dikarenakan sifat berani yang sangat berani yang beliau miliki. Beliau diceritakan bahawa beliau mendapat hidayah Islam semasa berumur 33 tahun. Okey. Beliau dikatakan juga beliau dengan berani mengisytiharkan keislaman beliau kepada masyarakat Arab tanpa gentar sedikit pun. Sayyidina Umar terkenal sebagai seorang yang berani menegakkan kebenaran. Keberanian Sayyidina Umar dapat dilihat dengan jelas ketika beliau hendak berhijrah ke Madinah, di mana pada ketika itu dikisahkan bahawa beliau berhijrah secara terang-terangan, tidak seperti sahabat-sahabat lain yang terpaksa berhijrah secara tidak secara terang-terangan. Beliau juga pernah memasuki institusi Baitul Mal, mendirikan rumah persinggahan bagi para musafir, membina sekolah-sekolah untuk mengajar dan mendidik anak-anak yang baru memeluk Islam, mengantar para ulama ke serata tempat untuk penyebaran dakwah, mengasaskan jabatan-jabatan pentadbiran seperti jabatan cukai dan harta, jabatan persuratan dan jabatan ketenteraan. Beliau juga memisahkan kuasa kehakiman daripada kuasa pentadbiran. Beliau mengasaskan undang-undang hibah serta beliau merupakan orang yang mengasaskan takwim Islam. Okey. Jadi dikisahkan bahawa kisah Umar Al-Khattab sebelum Islam. Okey, jadi pada satu ketika dahulu ramai di kalangan kabilah Quraisy yang menggalakkan ahlinya untuk membentuk hubungan kekeluargaan dengan Bani Makhzum demi untuk melahirkan keturunan yang kuat dan berani. Dikatakan di sini bahawa Bani Makhzum ni terkenal dengan sifat keberanian, kekerasan mereka. Jadi oleh itu Al-Khattab bin Nufail telah mengahwinkan Hamtamah binti Hisham yang akhirnya telah melahirkan Al-Khattab bin Nufail telah mengahwini Hamtamah binti Hisham yang akhirnya telah melahirkan Umar Al-Khattab. Beliau dikatakan mewarisi kekuatan dan keberanian dari Bani Makhzum, keras hati dan kasar dari bapaknya Al-Khattab, dan kasih sayang dari Bani Adi. Dikisahkan juga sewaktu kecil Umar bekerja sebagai pengembala kambing, dan apabila menganjak dewasa beliau berjinak-jinak dengan dunia perniagaan dan sering berdagang ke Syam. Selain kedudukan keluarganya yang disegani, Umar juga dikenali sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani. Malah di pasar Ukhas dikatakan bahawa beliau merupakan juara gusti yang paling perkasa. Sebelum memeluk agama Islam, Umar amat memusuhi Rasulullah SAW dan sikapnya sama seperti Abu Jahal. Umar menganiaya pengikut-pengikut Rasulullah tanpa belas kasihan. Malah beliau pernah menyiksa hambanya yang bernama Labina kerana memeluk agama Islam. Jadi dikatakan juga bahawa ketika Muhammad Al-Amin diutus menjadi Rasul, ketika itu usia Umar sudah menjangkaui 27 tahun. Pada peringkat awal dakwah Islam, Umar merupakan penghalang utama ataupun penghalang yang sangat besar kepada perjuangan Rasulullah SAW, dan kebenciannya kepada agama Islam amatlah ketara. Beliau tidak segan silu sikit pun untuk menyiksa orang Islam, dan beliau juga berpegang dengan fahaman jahiliahnya yang beliau tersangat taksub dengan fahaman jahiliahnya. Namun begitu, Umar tidak mampu untuk menggugat pendirian pengikut Nabi Muhammad terhadap agama Islam. Okey. Jadi seterusnya saya akan menceritakan kisah Umar Khattab memeluk Islam. Okey, jadi
suatu ketika dahulu dikisahkan bahwa Rasulullah SAW berharap agar Umar memeluk Islam, dan Rasulullah SAW meluahkan perasaan tersebut melalui doanya, yaitu, "Ya Allah, perkuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada mereka," yakni sama ada Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal, ataupun Umar al-Khattab. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperkenan doa Rasulullah SAW tersebut apabila Umar al-Khattab memeluk Islam sekitar tahun kelima sesudah nubuah atau 116 miladia. Okey, dikisahkan bahwa pada awalnya Umar al-Khattab merupakan tokoh Quraisy yang sangat keras penentangannya terhadap Islam. Dan dikisahkan juga bahwa sewaktu mendengar adiknya memeluk agama Islam, beliau sangat marah dan naik berang kerana ia merupakan sesuatu yang amat memalukan dan bertentangan dengan pendiriannya. Dengan keadaan yang tergesa-gesa, beliau segera ke rumah Fatimah binti Al-Khattab, yaitu adiknya. Umar ketika sampai di rumah, Umar memperlihatkan sikap keras beliau, lalu bertanya dengan suara yang tinggi kepada adiknya, yaitu Fatimah, "Apakah bacaan yang aku dengar tadi yang berhenti ketika aku tiba?" Lalu Fatimah dan suaminya berkata dengan serentak, "Tidak ada apa-apa yang dibaca, kamu silap." Umar berkata, "Tidak silap, aku tidak silap." Lalu Umar berkata lagi, "Tidak silap juga bila aku katakan bahwa aku tahu kamu berdua telah pun menjadi penganut agama Muhammad." Tanpa menantikan jawaban, dalam keadaan Umar yang sangat marah dan sangat naik berang, Umar Khattab menyerang iparnya dan menampar pipi adiknya, yakni Fatimah. Lalu setelah itu Umar melihat darah mengalir, menyebabkan Umar merasakan ataupun menanggung malu, yang sangat malu atas tindakan tersebut. Lalu beliau berkata kepada adiknya, yaitu Fatimah, "Aku ingin lihat apa yang dibawa oleh Muhammad." Lalu Fatimah menjawab, "Wahai abangku, engkau dalam keadaan kotor kerana kesyirikanmu. Ia tidak boleh dipegang kecuali oleh orang-orang yang bersih." Setelah mendengar kata-kata adiknya, lalu Umar pun membersihkan dirinya. Setelah itu Fatimah menyerahkan helaian ayat suci yang bertulis Taha kepadanya. Setelah membaca ayat-ayat suci tersebut, Umar menyuruh hamba adiknya, yaitu Khabab, membawanya ke tempat Muhammad kerana beliau ingin memeluk Islam. Apabila beliau bertemu Rasulullah SAW, Umar berkata, "Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah, menjadi pengikutmu dan mempercayai apa saja yang kamu bawa daripadanya." Jadi di sini dikisahkan dengan Islamnya Umar, maka umat Islam yang sebelum ini berada dalam ketakutan kini menjadi satu kekuatan yang sangat kuat di kota Mekah. Mereka telah berani secara terang-terangan solat di Baitullah, khususnya setelah peristiwa keislaman Umar. Di samping itu juga orang Quraisy tidak lagi berani untuk mengganggu orang Islam beribadah dikarenakan takut kepada Umar. Peristiwa yang menarik perhatian kafir Quraisy maka ialah apabila Sayyidina Umar al-Khattab mengambil langkah untuk berhijrah secara terang-terangan, yaitu dan berbeza dengan pendirian para sahabat yang lain yang terpaksa berhijrah secara rahsia. Jadi itu saja daripada saya. Saya meneruskan pembentangan ini kepada sahabat saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dalam segmen topik tokoh, iaitu pada topik sumbangan Umar al-Khattab pada bidang pentadbiran. Yang pertama ialah membentuk Majlis Syura. Majlis Syura merupakan lembaga atau majlis perunding yang tertinggi. Majlis Syura tertinggi ialah perkara yang melibatkan masalah politik, keselamatan dan sosial negara akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut. Majlis Syura ini juga bertanggungjawab
menentukan polisi negara dalam soal pemerintahan dalaman dan hubungan luar. Sebagai contohnya ialah yang terlibat dalam majlis ini ialah Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Thabit. Yang kedua ialah membahagikan wilayah-wilayah Islam. Khalifah Umar telah membahagikan kerajaan Islam yang semakin luas kepada beberapa wilayah demi menjaga kelicinan pentadbiran Islam. Umar meletakkan beberapa orang pegawai untuk menjalankan pentadbiran. Mereka yang dilantik hendaklah datang ke Mekah pada tiap-tiap tahun selepas menunaikan haji untuk membuat laporan. Dan ia juga yang dilantik tersebut perlulah mengisytiharkan harta mereka. Okey, yang ketiga ialah memperbaharui undang-undang tanah. Khalifah Umar menetapkan tanah yang dimiliki oleh penduduk jajahan tidak akan dirampas tetapi akan dikenakan cukai. Tentera atau umat Islam dari negara lain tidak dibenarkan mengambil tanah dari negara jajahan kecuali melalui pembelian. Ini berbeza dengan amalan-amalan sebelumnya di mana tanah-tanah akan dibahagikan kepada tentera yang menyertai peperangan. Okey, yang seterusnya ialah dalam bidang sosial. Yang pertama ialah melakukan polisi baru untuk golongan zimmi. Khalifah Umar telah mengadakan cukai tanah dan juga jizyah kepada golongan ini. Cukai ini adalah berpatutan kerana rendah kadarnya dan tidak menyusahkan mereka. Kerana kadar taraf dan hak awam diberikan sama rata seperti apa yang dinikmati orang Islam. Golongan zimmi yang masih menentang Islam akan dibuang atau dihalau ke luar negara. Yang kedua ialah memperbaharui taraf kedudukan hamba. Golongan hamba pada masa itu telah diberikan hak kepentingan sosial dan taraf yang baik. Hamba tidak lagi dihina, ditindas, mereka boleh hidup bebas seperti orang-orang biasa. Kecualilah bagi orang-orang yang benar menentang Islam dalam peperangan. Ada satu ketika bahawa satu tuan hamba tersebut tidak menjaga kebajikan sewaktu hambanya sakit. Maka dengan itu Umar radhiyallahu anhu marah kepada tuannya tersebut. Okey, yang ketiga ialah menggalakkan kegiatan keilmuan dan pelajaran. Pelbagai langkah telah dilakukan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu untuk mengembangkan pelajaran Al-Quran. Beliau menyediakan guru-guru yang mengajar pelbagai ilmu berhubung dengan keilmuan dan dihantar ke serata tempat bagi memerlukan serta diberikan gaji yang lumayan. Umat Islam diwajibkan menghafal surah-surah tertentu di dalam Al-Quran bagi menghuraikan prinsip-prinsip utama ajaran Islam seperti surah Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Ma'idah dan sebagainya. Okey, yang seterusnya ialah bidang ekonomi. Bidang ekonomi ialah memajukan sistem pertanian. Khalifah Umar telah mewujudkan terusan bagi memajukan sistem pertanian yang mana terusan tersebut seperti terusan Amirul Mukminin yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah sepanjang 69 batu dari bandar Fustat. Di Iraq pula, beliau telah membina empangan Abu Musa yang menyambungkan Sungai Dujlah yakni Tigris dengan bandar Basrah. Tanah juga telah digali selidik bagi menempatkan tanaman-tanaman yang bermutu. Rakyat juga digalakkan untuk membuka tanah baru bagi memperbanyakkan pertanian. Tanah yang tidak dikerjakan akan ditarik semula sekiranya tidak terdapat hasil pertanian di dalamnya. Begitu juga beliau juga telah mengadakan sistem cukai bagi menambahkan pendapatan negara. Seterusnya ialah kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pemerintahan Islam yang hebat dan agung ini berakhir dengan kemangkatan Sayyidina Umar pada 27 Zulhijjah bersamaan dengan 23 Hijrah bersamaan dengan 643 Masihi. Tempoh masa pemerintahannya ialah 10 tahun 6 bulan dan 4 hari. Riwayat mengatakan bahawa beliau mangkat ketika berumur 63 tahun. Allah telah mentakdirkan bahawa Khalifah Umar mangkat kerana terbunuh. Pembunuhan itu bukan disebabkan oleh ketidakadilan yang dalam pemerintahan,
tetapi berpunca daripada sikap perkauman oleh beberapa orang musuhnya. Antaranya mereka itu ada yang dikalahkan di dalam medan perang. Pembunuhan Khalifah Umar berlaku ketika beliau sedang bersembahyang subuh. Beliau menjadi imam bersembahyang subuh di Masjid Nabawi di Madinah. Sewaktu beliau baru sahaja selesai takbir, mengangkat takbir, secara tiba-tiba seorang lelaki bernama Fairuz yang dikenali sebagai Abu Lu'lu'ah menyerbu ke depan Muhayyid pedang yang beracun lalu menikam belikat Khalifah Umar bertubi-tubi. Saf hadapan menjadi kacau bilau. Khalifah Umar jatuh berlumuran darah. Tempatnya sebagai imam diambil alih oleh Abdul Rahman Al-Auf. Setelah menikam Khalifah Umar, Fairuz cuba melarikan diri. Semua jemaah solat di saf hadapan cuba menangkap Fairuz. Akan tetapi semuanya ditikam oleh Fairuz. Selepas itu dia menikam dirinya dan mati di situ juga. Wallahu a'lam. Sekian itu sahaja daripada kami. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang dari kelemahan kami diri sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.